Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera kepada sahabat-sahabat sekalian, terutama sekali ahli-ahli nanotron di mana juga anda berada. Ya, very good afternoon. Hari ini hari Sabtu, iaitu 12 hari bulan. Baik. Harap anda semua berada dalam keadaan sihat. Ya, dah makan dan lunch dan selepas kita melakukan zuhur. Okey. Kita tambah lockdown, ya. Semalam Menteri Kanan Sabri telah memaklumkan bahawa dipanjangkan lagi ada 2 minggu kita perlu buat lockdown, ya, sehingga 28 iaitu 28 hari bulan Jun. Baik, kita kena terima hakikat lah. Kita kena lagi lockdown lagi 2 minggu. Tapi maaf berkata ini fakta, bukan auta, golongan-golongan kayangan, ya. Golongan-golongan tertentu sebenarnya no problem, 2 bulan ke 2 minggu, ya, income still ada, monthly income, pension dan sebagainya, insentif, imbuhan yang gaji puluh ribu pun no problem. Tapi masalah dia rakyat marhain sengsara penderitaan, ya, walaupun 2 minggu. Dengar je pendek tetapi menderita. Ya, ini bukan mengasut tetapi ini kenyataan. Kita kena terima hakikat dia lah. Baik, apa yang kita boleh buat sebenarnya, kita sebagai rakyat biasa, ya, sebenarnya doa kita, kalau kita melakukan doa dengan betul-betul pada Allah SWT, you pray to God, sebenarnya kita lagi dekat, ya, lebih lagi kepada mereka yang alim ulama, yang menjalankan ibadah setiap hari, yang berselawat setiap hari, yang setiap berdoa, yang menajat pada Allah SWT, sebenarnya insya-Allah ya doa kita akan dimakbulkan. Bahawa kita sama-sama berdoalah, ya, agar Duli Yang Maha Mulia, Yang di-Pertuan Agong dan Raja dan Majlis Raja-Raja sebenarnya akan membuat satu keputusan yang bijak, keputusan yang tegas, ya, agak drastik sedikit, supaya dapat mengatasi masalah-masalah COVID ini dengan cepat mungkin, dapat mengatasi masalah iaitu ekonomi, dan yang terpenting iaitu masalah penderitaan rakyat jelata, ya. Kerana saya pun ramai kenalan-kenalan keliling. Baik, tetapi tujuan yang sebenarnya ialah saya ingin membuat pengakuan sebenar, pengakuan ikhlas yang jujur bahawa saya bukan anti vaksin. Baik, sebagai pengamal perubatan alternatif ataupun integrated medicine atau dinamakan naturopathic sekarang, ya, gabungan perubatan-perubatan yang saya telah amalkan semenjak tahun 80-an, iaitu nutrition therapy, homeopati, reiki healing therapy, metaphysics, herbal therapy, acupressure, pun sebenarnya agak kerap, ya, ditujukan soalan tentang COVID, tentang vaksin, ya, pada peringkat awal dahulu, ya, pada peringkat awal. Dan kerap berbincang. Tetapi bila kita berbincang secara positif, bukannya kita secara positif, kadang-kadang kita punya point, facts and figure dan sebagainya telah diputar belit atau telah disalah pengertian, perception seseorang itu agak berbeza. Sehingga adalah segelintir yang mungkin mengesahkan saya sebagai anti vaksin. Malahan dalam keluarga pun ada sebenarnya. Tetapi saya tetap dengan pendirian saya. Baik. Kita bukan nak cerita hari ini dia mana puncanya COVID coronavirus pandemik ini bermula daripada China Wuhan 31 bulan 12 2019. Kemudian WHO World Health Organization telah mengisytiharkan declaration pada 11 bulan 3 bahawa ia sebagai pandemik, ya. Kita bukan nak bincang hari ini, iaitu kerajaan kita mula buat PKP pada 18 hari bulan 3 2020. PKP, PKPP, PKPBDP, PKP balik semula, dan sekarang lockdown. Dan kita bukan nak berbincang tentang iaitu pertukaran pergolakan, iaitu politik, iaitu 1 bulan Mac 2020, ya, peralihan daripada iaitu PM kepada PM yang ketujuh, right. Dan kita bukan nak bersoal pada hari ini iaitu pilihan raya kecil Sabah, ya, juga ada kaitan sedikit dengan lonjakan angka COVID. Tidak. So hari ini saya, ya, sebagai yang kata secara peribadi membuktikan bahawa saya bukan antivirus. Okey. Baik. Saya menyahut seruan kerajaan untuk mengambil vaksin demi keselamatan diri, demi keselamatan orang tersayang, iaitu kita punya wife atau kita punya husband, demi keselamatan keluarga dan orang di sekeliling kita.
Okey, Allah jaga kita, kita jaga sama kita dan sebagainya, kita teruskan. Tidak salah, ya, tidak salah, ya, kalau kita juga, ya, bertindak menggunakan akal fikiran yang Allah Taala menganugerahkan kita ni untuk juga membuat pilihan, untuk mencari jalan juga bagaimana kita untuk melakukan sesuatu, ikhtiar, ya. Kita wajib berikhtiar sebelum vaksin dan selepas vaksin. Ikutlah ikhtiarnya itu, rujuk pada amalan-amalan sunnah, rujuk kepada amalan nenek moyang kita. Tak ada salah. Ya, tidak adalah tak kata tak boleh. Kita boleh. Itu hak kita sebenarnya. Ya, kita buat ini ya supaya sebagai prevention. Okey. Dan vaksin yang masuk ke Malaysia sebenarnya, ya, vaksin yang masuk ke Malaysia yang popular seperti Pfizer. Ya, daripada Amerika kita ada Pfizer, kita ada Moderna, kita ada Johnson & Johnson, kita ada Novavax, ya, daripada UK kita ada AstraZeneca, daripada Russia kita ada Sputnik, dan daripada China yang popular sekarang ialah Sinovac. Alright? So ini vaksin yang masuk ke Malaysia. Baik. Mengapa kadang-kadang ada tentangan, ada keraguan daripada rakyat marhan, terutama sekali warga Mas? Baik. Kita jangan salahkan mereka. Malahan kadang-kadang orang seperti kami juga ataupun akademiknya orang ataupun dalam bidang perubatan yang lain, ya, juga kadang-kadang mempersoalkan perkara ini, ya, berbincang tentang perkara. Bukan mereka anti vaksin. Saya pun bukan anti vaksin. Right. Vaksin bermula masuk ke Malaysia tahun 2020. Okey, tahun lepas. Ya, yang diketuai oleh KJ, ya, Khairul Jamaluddin. Ya, masuk sepatutnya lebih awal, tetapi akhirnya bulan Februari, kalau tak silap saya Februari 27 barulah masuk the first vaccine. Ya, so melalui kapal terbang Mars, ya, dibawa masuk ke KLIA dan disambut pula dengan meriahnya dengan para menteri berada di sana, dengan delegate dan sebagainya. Sambutan yang begitu dituntunkan. Adakah yang ini orang warga Mas, orang pendalaman ingin melihat? Ya, so ask yourself, ya, sambutan dia. Kemudian dituntunkan pula, ya, suntikan yang pertama oleh PM, DG, kemudian para menteri. Adakah itu sebenarnya yang membuat seseorang itu eager untuk dapatkan vaksin? Ya, sudah tu pula, ya, PM kita pula mengatakan bahawa siapa yang dah suntik 2 dos, first dose, second dose, boleh ke sana kemari, ke sana ke sini, ke sana ke sini, ke sana ke sini. Adakah itu gula-gula ataupun adakah itu kerana nak menarik, nak pikat warga Mas ataupun rakyat Malaysia ni berpusu-pusu untuk dapat vaccination? I think that is, orang kata, tidaklah berkesan sebenarnya. Alright? Dan bagi saya sebenarnya, apa salahnya kalau kita setelah kita pick up, ya, menteri atau kita pick up ahli-ahli parlimen yang dah suntik itu tadi, kita juga ambil daripada mereka yang berada di mana pendalaman, ya, yang ada di pendalaman, yang ada di Felda, yang ada di rural area tu, ya, bawa mereka, ya, live kan mereka through live TV, suntik mereka di depan halayak ramai, ya, orang kata true experience, dan mereka memberi kenyataan dan sebagainya pada mass media, ya, bahawa ianya tidak sakit, tak ada kesan apa-apa dan sebagainya. So ini sebenarnya tak sampai, ya, ini tak sampai. Okey, saya pun pada peringkat awal sebenarnya vaksin ni pun agak ada keraguan jugalah, ya, kerana apa, kita ni sekarang manusia, kita ada macam-macam information kita boleh dapat, ya. Mungkin TV kita kurang pada peringkat awal tentang vaccination. Peringkat awal, saya mengatakan peringkat awal, bukan kata sekarang, peringkat awal, ya. Tetapi kita boleh buka CNN, BBC, NBC, CBC, kita boleh buka Al Jazeera, ya, Sky News, Singapore News, kita boleh buka macam-macam menyentuh tentang vaksin. Tetapi kita ni kurang, ya. Kita tak boleh salahkan seseorang itu sekiranya dia menolak bukan artinya dia tak mau terima, tetapi artinya dia tak faham. Ya, sepatutnya ini sepatutnya sikit perkongsian, ya.
beri pendedahan kepada mereka, warga-warga emas. Saya pun warga emas, ya. 50-60 warga emas. Terutama sekali warga emas yang duduk di pendalaman, yang duduk di kawasan falda, perkampungan. Mereka dapat information lebih waktu di warung, waktu di gerai. TV ni kadang-kadang mereka kurang minat untuk melihat kata penyampaian-penyampaian daripada YB ini. Kadang-kadang kurang minat dan kadang-kadang dia orang tak faham. So yang lebih menarik, lebih faham ialah seseorang apabila diceritakan sesuatu yang mungkin tak sahih tetapi mereka tetap menerima. So, kita ada berapa? Kita ada menteri, kita ada YB, kita ada wakil rakyat. Mengapa tidak menteri, YB, wakil rakyat balik ke kampung masing-masing, balik ke kawasan masing-masing, salurkan information kepada mereka direct. Heart to heart, eye to eye contact, kita dapat direct kepada mereka dan itu lebih berkesan sebenarnya daripada kita hanya wawar TV. Alright? Bermakna kita sampai ke akar umbi. Sentuh keberkesanan dia. Sudah tu pula ada yang rasa menakutkan. Ada yang kes kematian setelah di COVID, setelah divaksin. Ada kes kematian setelah divaksin. Dan hari-hari kita dengar di TV kematian. Tetapi orang kata pencerahan lebih detail kepada mereka secara direct tak sampai. Dan ada juga di luar cerita pasal kesan sampingan. The side effect AEFI. Ya. Bukan daripada KKM tetapi entah mana wartawan mana, entah sendiri punya wartawan, jurnalis sendiri. Kat kampung kan banyak kan, kampungnya wartawan. Waktu di luar yang lebih berkesan dia sambil duduk kat warung bercerita. So ini yang tak sampai pada mereka. Alright. So maka itulah timbulnya, ya. Maka itulah timbulnya berbagai-bagai cerita, berbagai-bagai gambaran kita dapat daripada overseas, ya, daripada Facebook, daripada WhatsApp, daripada internet, macam-macam cerita yang menakutkan orang. Tetapi bila kerajaan dah mula buat pendedahan, ya, menunjukkan bahawa di sini ada pusat vaksin, ya, dalam hall di hospital. Kalau dulu hospital kerajaan, sekarang dah diberi kepada swasta juga, ya. Dah penerimaan rakyat, ya, terutama sekali yang warga emas dah mula terpikat. Pendedahan tu dah ada. So don't blame them sebenarnya, ya. So pendedahan dia dah ada, penerimaan dah ada, kefahaman tu dah sampai kepada mereka. Maka mereka berkata, oh faham. Dan sebelum COVID apa perlu buat? Vaksin. Selepas vaksin apa dia side effect? Ya, tidak semua orang ada side effect. Bukan, ada yang ringan, ada yang berat. Ini bergantung. Macam saya semalam, alhamdulillah 10.30 pagi vaksin di KPMC, ya, Kajang Plaza Medical Center, ya, pukul 11 lebih, okey dah, balik rumah. Hingga ke hari ini, alhamdulillah hari yang kedua. No side effect. Hanya bergantung kepada kesihatan, kekuatan imun dalam badan seseorang. So, ya, so ini yang sebenarnya mereka minta. Sekarang saya perhati berpusu-pusu mereka mencari vaksin. Tetapi kita masih lagi kekurangan vaksin. Kemungkinan lah tak sampai, belum lagi sampai, ya. Dan orang kata keperluan tu dah makin mendadak, dah makin naik. Kerana mereka dah faham. Macam semalam saya pergi, memang saya perhati ramai, ya, ramai beratur, ya, untuk mendapatkan vaksin. Yang tua terutama sekali minta maaf lah, yang Tionghoa ataupun sahabat-sahabat kita yang Cina ni beratur-ratur untuk mendapatkan vaksin. Alhamdulillah, bermakna mereka dah mula faham. That which mean the government has done their job. Ya, pada peringkat awal memang kita nampak hiwaya lah, memang ada kelonggaran, cacah merbak, ya. Yang ini menteri ini cakap lain, yang menteri ini cakap lain, yang menteri kesihatan cakap begini, kemudian yang lain cakap begini, timbalan cakap begini. So bermakna orang dah keraguan. Tapi sekarang oleh kerana pendedahan demi pendedahan yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan, alhamdulillah, thank you, good, ya, you have done a good job. Okay, so saya pun dah vaksin. Sekarang orang rumah tunggu giliran untuk vaksin. Dan anak-anak saya pun ada yang dah vaksin, yang, ya, alhamdulillah, no problem. So I'm not anti-vaksin. Alright, so bear in mind, I'm not anti-vaksin. Cuma saya dah 67 tahun involved dalam perubatan integrated ni, alternatif ke traditional ke complementary medicine since 84. Tahun 80-an saya dah, ya. So bermakna I have the right
to inquiry, to question, ya, certain thing, to clarify thing, untuk kita dapat penjelasan dan kita dapat pencerahan. Maka itu kita buat keputusan. I buat keputusan go for vaccination. Pasal apa? Dapat hati, pasal dapat jawapan. Tetapi kalau pihak-pihak kerajaan, kementerian, orang kata berselindung sana sini, beri keputusan meragukan, yang Dr. A cakap lain, Dr. B cakap lain sebagainya. So yang ini yang kadang-kadang yang mencacatkan penerimaan seseorang itu sebenarnya. Alright, so alhamdulillah, so saya menunggu untuk my second dose, most probably 2 bulan Julai. Alright, so thank you very much. Terima kasih banyak-banyak. Bye. Assalamualaikum.